Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ramadan Karim diucapkan kepada semua daripada kami tim Tadabbur Center. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari ini kita melihat kepada nama surah yang ke-27 di dalam susunan Al-Quran, iaitu surah An-Naml. Apa maksud An-Naml? An-Namlu bermaksud semut. Di dalam surah semut ini ada 93 ayat semuanya, yang mana agak ajaib dan agak best untuk kita bincangkan apabila disebut berkaitan dengan semut ini hanyalah ada pada satu ayat di dalam Al-Quran. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ketika mana Nabi Sulaiman mengarahkan tentera-tenteranya untuk bergerak sehingga mereka sampai ke satu lembah yang dinamakan lembah semut. Allah menyatakan di dalam ayat 17, ayat 18 sebahagiannya, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika mana mereka sampai ke lembah semut, telah berkata seekor semut betina, iaitu pemaisuri semut, wahai anak-anak buah semut kesayanganku, masuklah kamu semua ke dalam sarang-sarang semut kamu, la yahtimannakum Sulaiman, sehingga ia tidak boleh kamu dipijak ataupun dihenjak oleh tentera Nabi Sulaiman alaihi salam dan Nabi Sulaiman sendiri. Wahum la yash'urun, ketika mana tentera ni sekiranya mereka menghenjak kamu semua, mereka tidak menyedari yang mereka menghentak dan menghenjak kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam Al-Quran banyak surah yang dinamakan dengan haiwan, dan surah ini dinamakan dengan surah semut. Dan surah semut, sekiranya kita fikirkan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menamakan surah ini surah semut, sedangkan di dalam surah yang sama, iaitu surah ini, surah semut ini, Allah mendatangkan satu lagi cerita yang menarik dan lebih panjang, seekor haiwan yang lain yang bernama Al-Hudhud, yang bernama burung. Maka di sini di antaranya satu buku karangan Syekh Umar Ali Hasan Arafat yang membawa buku Dilatul Asma As-Surah Al-Quraniyah menyatakan bahawa kemungkinan di sana ada beberapa sebab ataupun hikmah kenapa Allah menamakan surah ini dengan surah semut. Yang pertama, disebabkan oleh kerana semut ini adalah haiwan yang kecil berbanding dengan hudhud. Yang kedua, surah ini adalah surah yang kita tidak boleh jangkakan bahawa Allah juga mengilhamkan kepada semut seperti mana Allah ilhamkan kepada An-Nahl, kepada lebah. Maka Allah juga mengilhamkan sesuatu kepada semut, yang mana kita tidak dapat nak fikirkan dengan batas pemikiran kita, sebab semut tidak berbicara di dalam bahasa kita. Semut berbicara di dalam bahasa semut, yang kita nyatakan bahasa semut ialah bahasa wave linguistik, vibration linguistik, satu bahasa yang semut berbicara menggunakan gelombang. Dan yang ketiga, kisah tentang semut ini Allah datangkan secara tiba-tiba, di luar daripada kotak pemikiran dan sangkaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Hudhud adalah cerita yang memang Nabi Sulaiman sendiri tahu bahawa hudhud adalah seekor burung yang berkata-kata, dan Allah sendiri menyatakan ulimna mantiqat tayri. Nabi Sulaiman menyatakan bahawa memang kami diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui bahasa perbicaraan burung, tetapi Allah tidak menamakan semut ini sebagai bahasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi tiba-tiba Allah berikan kepada Nabi Sulaiman pendengaran untuk mendengar semut berkata-kata. Maka apa yang dibicarakan di dalam surah ini, dalam surah semut ini
adalah seruan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sekecil-kecil benda sehinggalah sebesar-besar benda, daripada semutnya, daripada burung hud-hudnya sehinggalah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka surah ini adalah membawa kepada kita pemahaman dakwah, seruan kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan di dalam surah An-Naml ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud ayat? Ialah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah menyatakan ayatullah ini ada 3. Ayatullah yang pertama ialah ayat Quran itu sendiri. Ayatullah yang kedua ialah mukjizat kepada para nabi. Dan ayatullah yang ketiga ialah tanda-tanda kekuasaan pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Dan inilah yang menjadi fokus Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naml. Maka kita melihat ayatullah yang pertama yang Allah datangkan cerita di antaranya cerita Musa alaihi salam. Allah berikan ayat, Allah berikan mukjizat kepada Nabi tongkat, kepada Nabi Musa alaihi salam, ketika mana dakwah Nabi Musa ditolak oleh Firaun, mendatangkan mubsirah, satu ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat yang terang dan nyata, tetapi ditolak oleh Firaun. Maka di sini Allah menyatakan kisah bagaimana kisah Nabi Musa diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas, ini adalah kuasa Allah, tetapi ditolak oleh Firaun. Begitu juga sebaliknya Allah mendatangkan cerita Nabi Sulaiman alaihi salam, kisah Nabi Sulaiman ditunjukkan oleh Allah, ayat Allah berupa cerita tentang semut berbicara dengan sangat menakjubkan, yang mana begitu indah bahasa semut, yang mana akhirnya Nabi Sulaiman apabila melihat ayat Allah tidak seperti mana Firaun melihat ayat Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Firaun menolak, tetapi bagaimana Allah mendatangkan contoh, Allah berikan juga ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan ada orang yang bersyukur, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam apabila melihat tanda kekuasaan Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tersebut, iaitu semut tersebut. Terus Nabi Sulaiman alaihi salam kata apa? Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Nabi Sulaiman tergelak, dia tersenyum. Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar akan kata-kata permaisuri semut, dan Nabi Sulaiman alaihi salam melahirkan rasa kesyukuran bahawa Allah, apabila Allah menunjukkan ayat-ayat Allah tersebut, maka Nabi Sulaiman menzahirkan rasa syukur bahawa memang benar Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan satu nikmat, berikan satu nikmat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dalam surah ini ayat Allah juga menjelaskan kepada kita tentang ketersusunan tentera Nabi Sulaiman alaihi salam, dengan Allah sebut dalam Al-Quran yuza'un. Perkataan tentera Nabi Sulaiman diaturkan oleh Nabi Sulaiman, skuad oleh Nabi Sulaiman di kalangan minal jin wal ins, di kalangan jin, di kalangan manusia, dan di kalangan burung-burung. Bagaimana perkataan yuza', waza', iaitu ketersusunan yang sangat sempurna yang dibuat oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengulang daripada yang tu ayat 17, Allah Taala ulang semula pada ayat yang ke-83, Allah menggunakan perkataan yang sama, yuza'. Bagaimana ketersusunan Nabi Sulaiman menyusun tentera-tenteranya, begitulah Allah waza'. Allah juga nanti di hari akhirat nanti Allah akan kembali menyusun segala makhluk-makhluknya daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda. Daripada kisah semua Allah Taala akan kumpulkan semula di hari akhirat nanti. Itu adalah satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga
dalam surah ini menunjukkan kepada kita selain daripada Allah Ta'ala memberikan ilham kepada manusia, Allah Ta'ala memberikan ilham, hikmah, petunjuk kepada manusia bagaimana menguruskan sesuatu hanya melalui haiwan-haiwan kecil, iaitu semut di antaranya. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan bagaimana kisah di antara ayat yang lain. Allah Ta'ala mengisahkan tentang burung hudhud, yang mana burung hudhud ni boleh menyampaikan berita kepada Nabi Sulaiman AS, boleh menyatakan bahawa golongan Sabak ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan cerita-cerita yang sangat menarik dan menakjubkan ini kepada kita. Kesimpulannya bahawa surah An-Naml ini adalah menceritakan tentang ayatullah, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada alam semesta, pada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, dan pada mukjizat kepada para nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, cukup sekadar itu kita berbicara tentang surah An-Naml, surah semut. Semoga ianya mendapat manfaat walaupun sedikit. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.